Jenazah seniwati Azan Irdawati disemadikan di tanah perkuburan Islam Bukit Kiara pada tengah hari tadi selepas disembahyangkan di Masjid Al-Mumaryah, Kampung Sungai Kayu Ara, Petaling Jaya. Azian, 63 tahun, menghembuskan nafas terakhir semalam di Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) akibat kanser selepas dimasukkan ke wad Isnin lalu kerana kesukaran bernafas. Azian Irdawati ialah seorang pelakon dan penyanyi Malaysia yang mula mencipta nama sebagai penyanyi di era 1970 dan kemudian meledak sebagai primadona layar perak akhir 70-an dan awal 80-an. Beliau dilahirkan pada 27 Februari 1950 di Alor, Kedah. Seniwati itu mempunyai 3 orang anak termasuk Khairy Benjamin Ibrahim atau lebih dikenali dengan nama Benji yang juga merupakan seorang pelakon. Azian Irdawati menerima pendidikan awalnya di Sekolah Menengah Kebangsaan Assunta, Petaling Jaya. Selepas menamatkan sijil pelajaran Malaysia SPM, beliau melanjutkan pengajian di Universiti Malaya dan memperoleh ijazah sarjana muda dalam bidang sastra Melayu. Pendidikan formalnya memberikan asas yang kukuh dalam perkembangan bakatnya sebagai seorang pelakon. Selepas menamatkan pengajian di Universiti Malaya, Azian Irdawati memulakan kerjaya dalam bidang seni persembahan sebagai seorang pelakon teater. Beliau sering tampil dalam drama-drama pentas dan menerima pelbagai pujian atas persembahannya yang memukau. Kebolehannya dalam melakonkan watak-watak yang pelbagai memperluaskan lagi jaringan kerjayanya dalam industri hiburan Malaysia. Azian Irdawati kemudiannya meraih populariti yang besar menerusi drama televisyen. Beberapa drama yang mencorakkan karirnya adalah Puteri Gunung Ledang, Merah Putih dan Gerak Khas. Watak-watak yang dimainkan seringkali mendapat tempat di hati penonton. Penampilannya yang menarik dan interpretasi watak yang mendalam menjadikan beliau seorang pelakon terkenal di Malaysia pada zamannya. Berbicara mengenai fakta menarik Azian Irdawati, beliau telah dinobatkan sebagai Ratu Teater Malaysia pada tahun 1991. Penghargaan ini membuktikan kemampuan dan kecemerlangan bakatnya dalam bidang seni persembahan. Azian juga merupakan seorang penyanyi yang berbakat. Beliau telah melancarkan album solo dan banyak lagu-lagunya mendapat sambutan hangat daripada peminat-peminatnya. Dia pernah popular dengan lagu Bawalah Daku Bersamamu pada tahun 1980-an. Dia juga mencipta nama di layar perak pada akhir 70-an setelah membintangi filem Di Belakang Tabir arahan Jim Samsudin. Di layar perak pula, Azian merupakan pemenang sebanyak 2 kali trofi wanita terbaik di filem Festival Malaysia pertama pada tahun 80-an menerusi filem Esok Masih Ada dan Langit Petang pada tahun 82 pada FFM ketiga. Sepanjang pelibatannya dalam seni, beliau banyak berlakon filem termasuklah Esok Masih Ada, Mama Oh Mama, Perjanjian Syaitan, Perempuan, Bintang Malam, Sutera Putih, Baginda, Layar Lara, Mami Jarum Kembali dan Waris Jari Hantu serta berpuluh-puluh drama televisyen tempatan. Beliau juga dikenali menerusi watak Aunty Zai, lakonan terbaiknya dalam Layar Lara arahan Suhaimi Baba. Menerusi watak Tok Wan dalam filem Waris Jari Hantu, sekali lagi membawa pulang trofi pelakon pembantu wanita terbaik FFM pada 2008. Filem terakhir lakonannya ialah menerusi filem terakhir arahan Yasmin Ahmad iaitu Talent Time pada tahun 2009. Selain filem, beliau turut dikenali di skrin televisyen. Antara dramanya ialah Aisyah 50 Sen, Ratu Jamu Kembali dan Najihah. 50 sen, 50 sen, 50 sen, 50 sen. 50 sen, 50 sen. Manakala di luar seni persembahan, Azian Irdawati mempunyai pelbagai minat dan hobi. Beliau merupakan seorang pencipta haiwan
dan sering terlibat dalam aktiviti kesedaran haiwan. Selain itu, beliau juga aktif dalam aktiviti sukan seperti beriadah dan berjoging untuk menjaga kesihatan dan kecerdasan fizikalnya. Allahyarhamah juga turut terkenal dengan sumbangannya dalam masyarakat. Beliau adalah antara seorang pembela hak asasi manusia dan sering terlibat dalam kempen-kempen kesedaran sosial. Beliau aktif dalam kerja-kerja khidmat masyarakat dan terlibat dalam pelbagai projek kebajikan serta rumah anak yatim dan pusat penjagaan warga emas. Pada Jun 2007, Azian disahkan mengidap penyakit kanser. Ketika disahkan mengidap penyakit itu pada tahap 3, doktor hanya memberi masa 2 tahun untuk beliau meneruskan hidup. Alasan doktor pada ketika itu, Azian perlu bersedia untuk berhadapan dengan maut kerana dia tidak mampu melawan penyakitnya yang sudah berada pada tahap kritikal. Tetapi Azian mempunyai semangat yang kuat bagi melawan penyakit berkenaan sehinggalah ia melepasi tempoh 2 tahun yang diberikan oleh doktor. Apabila kita terkena penyakit barah, kenapa kita perlu teringat mati? Kita perlu bersikap positif dan sentiasa gembira kerana mati itu boleh berlaku bila-bila masa. Salah satu cara untuk melawan barah ialah dengan banyak ketawa, kata Azian dalam satu tembual satu ketika dulu. Atas prinsip yang dipegang itulah Azian berjaya melepasi tempoh yang diberikan doktor sehinggalah dia meninggal dunia akibat komplikasi pelbagai penyakit akibat kanser. Walaupun pembedahan membuang kanser payudara itu berjaya dilakukan, Azian yang terpaksa bergantung pada rawatan kemoterapi turut menghadapi masalah lain apabila rambutnya mula keguguran. Kesan akibat pembedahan membuang 16 kelenjar yang dilakukan hospital akibat kanser payudara menyebabkan penyakit itu melarat apabila dia disahkan pula mengidap penyakit hati, paru-paru, tulang belakang dan limfedema. Bermula dari situlah Azian sering keluar masuk hospital untuk mendapatkan rawatan yang kesemuanya mencecah ratusan ribu ringgit. Duit simpanannya dihabiskan untuk membiayai kos rawatan yang semakin meningkat. Selain dia juga perlu membayar sewa rumah yang mencecah kira-kira RM2,000 sebulan. Atas desakan hidup itu, Azian terpaksa membuang perasaan malu untuk meminta wang daripada orang ramai termasuklah persatuan-persatuan seni. Maaf duit simpanan Kak Yan sudah habis. Kak Yan perlu bantuan kawan-kawan untuk menghulurkan bantuan bagi mendapatkan rawatan. Itu antara mesej yang pernah dihantar Azian bagi menggambarkan kesusahan hidupnya kepada Rosli Rafi di YouTube channel studionya. Tetapi Azian berjaya membuktikan sikap cekal yang ada dalam diri bagi mampu melawan penyakit yang membolehkan dia menyambung hidup walaupun pada mulanya hanya diberikan masa 2 tahun. Dia juga tidak lokek untuk berkongsi masalah agar wanita yang terkena penyakit kanser payudara agar terus kuat. Beliau menjadi pembakar semangat kepada wanita-wanita di luar sana yang merasakan hidup mereka sudah tidak lagi mempunyai apa-apa. Namun di hujung-hujung usianya, Azian tewas juga dengan semangat itu. Penyakitnya bertambah parah yang tidak lagi mampu untuk pulih sepenuhnya sehinggalah pada 17 Disember 2013 beliau telah menghembuskan nafas terakhir di Pusat Perubatan Universiti Malaya kira-kira pukul 8.30 malam Selasa di depan suaminya Khairil Anwar dan juga anak-anak. Jenazah beliau disembahyangkan di Masjid Kayu Ara sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bukit Kiara pada hari Rabu.